So hello, assalamualaikum semua, welcome back to Fit Wilson YouTube channel, di mana kita membahaskan banyak-banyak perkara pasal Marvel ataupun basically pasal pop culture lah. Cuma dalam video kali ni kita akan borak pasal Deadpool and Wolverine. And for sure, sesiapa yang baru saja sampai ke YouTube channel ni, korang semua boleh follow dulu, bukan follow, subscribe dulu. Kalau korang semua suka konten-konten macam gini ataupun yang dah lama ada dekat sini, thank you very much for clicking this video. Alright, so with that being said, trailer yang sudah kita nanti-nantikan yang mempunyai vibe yang sama seperti Spider-Man No Way Home. Sebelum ni dalam seminggu ni kan, ramai yang kata uish, bila trailer Deadpool keluar kan. Dan finally trailer Deadpool yang ketiga sudah pun keluar dengan tajuk utamanya iaitu Deadpool and Wolverine. Kita sangkakan mungkin Deadpool kali ni akan menggunakan Deadpool 3 atau ada juga yang mengatakan Deadpool akan menggunakan satu tajuk yang sangat-sangat cringe dan juga goofy, iaitu Deadpool and his friends ke whatsoever. Sebenarnya kalau dia buat macam gitu pun boleh, sebab karakter Deadpool ini memang berkaitan dengan goofy dan juga parody. So aku tak ada masalah langsung dengan apa-apa saja tajuk yang Deadpool keluarkan. Tapi Kevin Feige memilih untuk menggunakan Deadpool and Wolverine, sebabnya ianya akan mengisahkan tentang perjalanan di antara Deadpool dan juga Wolverine. Okay, so mari kita recap dulu macam mana apa yang terjadi pada permulaan untuk filem Deadpool yang ketiga ini. Dalam permulaan sini kita dapat tengok di mana Deadpool ataupun Wade Wilson sedang menyambut hari jadinya bersama dengan keluarga, rakan-rakan dan juga dia punya pasukan sendiri, iaitu X-Force kini sudah pun kembali. Tapi macam mana dia boleh kembali pula sedangkan mereka ni mati dan Deadpool ni pergi selamatkan Peter je dan juga diselamatkan dia punya girlfriend. Habis tu macam mana apa ni yang Shatterhead, apa nama dia aku lupa, sorry aku tak dapat recall sekarang. Ada ramai karakter yang mati untuk karakter Team X-Force tu. Tapi dia orang semua ada dalam ni. Negasonic pun ada, Colossus pun ada, Yukio pun ada. Ramai yang ada untuk menyambut hari lahir untuk Wade Wilson. Okey, mari kita recap balik dalam Deadpool yang kedua untuk last credit scene ataupun ending scene untuk Deadpool yang kedua. Deadpool telah menggunakan jump cable itu untuk patah balik masa dan perbetulkan segala kesilapan dalam kehidupan lah, antaranya membawa kembali dia punya girlfriend iaitu Vanessa. But despite of that, dia juga telah pun pergi membunuh karakter diri dia sendiri, iaitu dalam versi DC Green Lantern sudah pun dibunuh, dan juga dia pun pernah berjumpa dengan Wolverine ataupun Logan semasa Wade tengah mulut dia tengah tutup tu, pam dia tembak Wade Wilson, mati. And then dia ajak Wolverine untuk datang masuk MCU whatsoever lah. Itulah ceritanya, korang pun dah tengok cerita tu kan. So ada lagi perkara-perkara yang kita nak nampak lah sebenarnya. Dengan Deadpool, dia reset everything tau. Dia telah kembalikan, dia telah memutarkan kembali masa dan menghidupkan kembali karakter-karakter yang dia rasa sayang lah. So basically X-Force kini kembali, Vanessa kini kembali dan segalanya sedang pun kembali. Tapi cuma dalam teaser kali ni kita tak nampak beberapa karakter. Antara karakter yang kita tak nampak adalah Cable, Domino, lepas tu kawan dia yang pakai cermin mata tu, yang kerja dekat bar tu kan. Yang tu kita tak nampak. Yang lain aku rasa semua mostly ada dekat situ. Okay, itulah pengetahuan amnya sedikit. Okay, next thing, perkara yang terbesar dalam Deadpool ketiga official teaser trailer ini adalah orang yang datang ketuk pintu rumah Deadpool. Dan dia bila ketuk pintu itu, Deadpool buka pintu dan dia terkejut itu adalah TVA agent. Tapi dia tak tahu siapakah TVA agent, apakah TVA agent, dan mungkin ada di kalangan kita pun yang tak tahu TVA itu apa sebab tak tengok cerita Loki. But okay, aku faham cerita-cerita Marvel sekarang ini agak mess sikit kan. So Deadpool telah dipanggil oleh TVA lah basically, dan masa tu juga Deadpool telah bukanlah mencaci tapi lebih kepada memperli Disney pada waktu itu. Dan aku menjangkakan rasanya dalam cerita Deadpool yang ketiga ni, aku rasa mungkin dia akan banyak sound Disney kot, ataupun dia akan sound Marvel Cinematic Universe, ataupun dia akan sound apa tau, dia akan sound Marvel Phase 4. Ini just tanggapan aku lah. Aku as a fan, kalau aku nampak Deadpool sound Marvel sebab Marvel tak konsisten, aku rasa benda tu satu kemenangan ataupun satu tamparan yang besar tau kepada Disney. Sebab Disney lately kan, dia tak buat cerita-cerita R-rated. Katanya R-rated, tiba-tiba cerita bodoh-bodoh je kan. Tapi untuk Deadpool kali ni, dengan rentak trailer dia pun, kita nampak memang rasanya diorang akan play the role of R-rated lah, ataupun nada R-rated tu. Okay, so kita balik kepada TVA balik. So TVA telah datang ke rumah Deadpool ataupun Wade Wilson untuk menjemput Deadpool, dan dia memerlukan bantuan daripada Deadpool sebenarnya. So Deadpool telah dimasukkan dalam portal TVA
langsung pergi ke TVA lah, ataupun dikenali sebagai Time Variance Authority. Tapi mungkin ada juga yang mempersoalkan, macam mana pula Deadpool boleh ada rambut? Okay, basically rasanya ada juga yang tahu itu bukanlah rambut Deadpool. Cumanya sekarang ini, pada waktu sekarang yang kita tengok Wade Wilson tengah sambut birthday dengan keluarga dia dan sebagainya, itu adalah tanda di mana Deadpool sudah pun bersara, ataupun dia sudah pun tidak melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan Deadpool. Kenapa dia nak buat perkara yang berkaitan dengan Deadpool? Sebab keluarganya kini semua dah ada. Musuh-musuhnya pun sudah hilang. So, apa lagi dia boleh buat daripada meluangkan masa bersama dengan keluarga, meluangkan masa bersama dengan rakan. Dan tak silap aku, daripada official teaser trailer tu, dia tunjuk kat kita yang berkemungkinan dengan memakai rambut ataupun rambut palsu yang Wade Wilson pakai itu adalah untuk Deadpool ataupun Wade Wilson mencari kerja. That's why dia ada pakai baju biru tu kot. Aku rasa dia ada kerja dekat setengah tempat lah. Aku tak pasti tempat apa yang dia bekerja. Tapi secara ringkasnya, dia menjalani kehidupan ni seperti biasa, bukan sebagai Deadpool lagi. Dan tiba-tibanya TVA datang ke rumahnya. Okay? So, bila dia dah sampai, TVA datang ke rumahnya, lepas tu dia berjumpa dengan seorang ejen lah yang dikenali sebagai Paradox. Okay? So, ni aku nak bagi tahu dekat korang semua sikit. Ada kelainan sikit tau. Ada kelainan sikit berkaitan dengan TVA ni, which is 3 benda yang aku perasan lah. Actually 4, tapi kita fokus on 3 saja. Yang pertamanya, kostum untuk TVA agent ataupun dikenali sebagai Minuteman sebelum ni. Dia pakai kostum yang agak berbeza, yang nampak lebih advance. Cumanya dia masih menggunakan prune stick itu, yang mana prune stick itu digunakan untuk merenjat orang dan orang itu akan masuk ke The Void. Okay, itu adalah satu benda pertama lah, kostum untuk Minuteman. Yang keduanya, orang yang interrogate Deadpool, orang yang interrogate Wade Wilson ataupun memberitahu Wade Wilson tentang apa yang terjadi ini, dikenali sebagai Paradox. Dan ke manakah Mobius? Kenapa bukan Mobius? Okay, so untuk Paradox ini sebenarnya dia muncul dalam komik She-Hulk, bukannya dalam Deadpool. Dan Paradox ini merupakan copycat ataupun kita boleh labelkan sebagai clone untuk Mobius di dalam Marvel Comics basically, bukannya dalam live action ni. Live action ni aku tak tahu is it dia betul clone kepada Mobius ataupun this is a different person, yang tu aku tak pasti. Okay, so basically orang yang interrogate Deadpool itu bukannya Owen Wilson, memang pelakon lain lah, watak lain lah basically. Okay, dan yang ketiganya, benda ni yang paling penting sekali yang membuat aku masih lagi confused, tapi ada teori kepada benda ni, which is apabila kita nampak ada satu scene tu masuk ke dalam tempat TVA tu, kita nampak satu mural tau, ada staff-staff TVA, dan kita nampak satu mural yang memaparkan The Secret Timeline. The Secret Timeline apa tau? The Raw Timeline, The Temporal Loom, dan juga the physical timeline yang terhasil apabila melalui dalam temporal loom. Sedangkan perkara ini sepatutnya dah tak terjadi, ataupun mural itu sudah pun sepatutnya hilang. Sebab kita tahu daripada cerita Loki season yang kedua, Loki sekarang ni menjadi God Loki dan memegang tali-tali multiverse di dalam Earth 616. Okay? So sepatutnya apa yang kita dapat tengok dekat mural itu merupakan Yggdrasil, pokok Yggdrasil daripada Norse mythology yang memegang segala timeline yang akan branch. Sebab kita tahu konsep TVA sekarang ni, sesiapa saja yang membuat branch yang baru, dia takkan prune. Dia akan membiarkan masa itu berkembang seperti sebuah pohon. Aku rasa that's why cerita Deadpool ni, yang Deadpool pergi patah balik masa, hidupkan semua orang balik, semua benda tu, dia tak ditangkap tau. Kenapa dia tak ditangkap? Sebab Loki membenarkan perkara ini. Okay, tapi kita letak tepi dulu perkara tu. Kita balik kepada teori aku. Teori aku berkaitan dengan benda ni lah. Apa yang terjadi sebenarnya dengan TVA ni? Adakah ini event Deadpool ni sebelum Loki jadi God Loki, ataupun dia bergerak seiring? For sure aku tak pasti. Cumanya aku nak berbalik kepada teori aku yang sebelum-sebelum ni, dalam video-video lepas untuk Loki, di mana aku ada buat satu teori di mana MCU berada dalam satu black hole, Fox berada dalam satu black hole, Sony berada dalam satu black hole. Bermaksud setiap ini berada dalam universe yang berbeza dan mempunyai timeline yang berbeza, dan berkemungkinan mempunyai TVA yang berbeza. Tapi ramai yang pangkah aku, dan aku faham sebab aku tak ada supportive element ataupun evidence untuk mengangkat teori ni menjadi betul. So aku faham je kalau teori aku salah pun is fine, sebab nama pun nama teori kan. So lepas pada tu, lepas dia jadi official teaser trailer ni, lepas aku nampak yang secret timeline tu, dan dia tunjukkan kepada kita monitor event Avengers dan sebagainya tu, even Deadpool ada salute tau. Dia ada salute. Dia salute kat siapa? Dia salute dekat Captain America, Mat. Aku akan bagi tahu kenapa Deadpool terpilih lah untuk penceritaan ni. Cuma itu question aku. Adakah ini TVA yang kita tengok ini merupakan TVA daripada universe yang berbeza,
yang mana bermaksud ada TVA lain daripada dekat universe lain, ataupun this is the same TVA cuma di bawah arahan yang berbeza lah, iaitu arahan Loki, lepas tu baru dia upgrade kostum dan sebagainya. Korang boleh komen dekat bawah kenapa pelibatan TVA dalam movie ni tak sama macam TVA kita tahu dekat Loki season yang kedua. Komen dekat bawah, okay? So, kita balik pula kepada, aku nak sentuh sikit bab comics, iaitu karakter Deadpool ni sendiri lah. Okay, dalam official teaser trailer ni dia ada mention tau kepada Deadpool, which is Wade, you are special. This is your chance to be a hero among heroes. I smell. you are selected, ataupun aku tak ingat spesifik detail ayat dia, tapi heroes among heroes tau. Hero di kalangan hero. Bermaksud apa tau? Bermaksud tahta yang Deadpool tengah lalui sekarang ni, ataupun perjalanan yang Deadpool lalui sekarang ni memang sangat-sangat besar, dan Deadpool is the only one yang dipilih oleh TVA untuk memperbetulkan segala kekecohan yang berlaku dalam Marvel. Kita tahulah mungkin ada yang dah dengar-dengar kan, di mana Deadpool akan membunuh Marvel Universe ataupun Fox, basically Fox Universe, untuk menamatkan universe itu ke apa semua kan. Tapi ni aku nak bagi tahu dekat korang semua daripada aspek komik. Ada sebuah komik yang sangat-sangat famous yang aku rasa korang semua pun dah tahu, iaitu Deadpool Kill the Marvel Universe. Tapi itu hanyalah satu penceritaan saja. Kalau kita tengok daripada skop yang lebih besar, dikenali sebagai Deadpool Trilogy. Okey, apa Deadpool Trilogy ni? Deadpool Trilogy merupakan 3 rantaian cerita yang mana bermula daripada Deadpool Kill the Marvel Universe, Deadpool Illustrated, lepas tu Deadpool Kills Deadpool. Di mana dalam penceritaan Deadpool Kills Deadpool baru adanya penglibatan Deadpool daripada Earth 616, Deadpool yang sebenar. Yang Deadpool Kill the Marvel Universe itu merupakan Deadpool yang jahat yang nak menghancurkan segalanya, Marvel Universe basically, ataupun Marvel Comics, yang dikenali sebagai Dreadpool. Cumanya kita tak ada hint langsung sama ada Dreadpool ada ke tak dalam cerita ni. Dan aku rasa memang tak pun, sebab kita ada main villain untuk cerita Deadpool yang ketiga ni. Dan kenapa Deadpool dipilih sebagai hero among hero? Sebabnya memang dalam komik pun dia ni dikenali sebagai progenitor of all things, ataupun progenitor of all realities, yang mana represent kepada dia ni macam karakter yang sangat berkuasa, tapi dia tak sedar dia berkuasa. Sebab apa? Apakah yang membuatkan karakter Deadpool ini berkuasa? Iaitu satu elemen yang tak ada pada karakter lain, tapi ada pada karakter She-Hulk, yang dikenali sebagai fourth wall breaking. So, dengan Deadpool ini, sepanjang kita tahu karakter Deadpool, kita tengok dia kat live action, Deadpool tak pernah jumpa Avengers. Deadpool tak pernah jumpa Iron Man. Deadpool tak pernah jumpa Thor, Captain America, tak pernah jumpa langsung dalam live action. Tapi dalam official teaser trailer tu, Deadpool mengangkat tangan, tanda salute kepada Captain America. Maksudnya apa kat sini? Deadpool aware tentang kewujudan Deadpool aware tentang kewujudan karakter ini di luar sana, walaupun dia tak pernah berjumpa dengan karakter-karakter ini. Itulah yang dimaksudkan sebagai progenitor of all things, di mana ataupun of all realities. Dia ni mempunyai satu kuasa yang luar biasa, yang mana dia boleh fourth wall breaking. Yang mana karakter lain pun tak boleh buat perkara sebegitu. Okay? So next, apa lagi yang nak diborakkan? Lepas tu kita nampak juga ada beberapa scene Deadpool berada dekat The Void. Memang kenapa dia berada dekat The Void, ataupun apa yang memberi justifikasi yang Deadpool betul-betul ada dekat The Void? Satu padang pasir tu, walaupun dia punya The Void nampak berbeza sikit, tapi ada satu shot ni di mana kita nampak ada serangan, di mana Minuteman itu telah diserang oleh satu raksasa yang aku rasa memang betul-betul terjadi. Itu ada Alioth ataupun bukan tentera, senjata rekaan daripada Kang the Conqueror untuk menghapuskan segala variant-variant dekat The Void. So, akan ada chances kat sini yang memang Deadpool memang ada dekat The Void lah. Cumanya, question dia, kita pergi kat sini, macam mana Deadpool boleh pergi ke The Void? Sedangkan TVA yang meminta bantuan Deadpool. Okey, kita faham kat situ. Tiba-tibanya ada beberapa scene dalam official teaser trailer ni, kita nampak Deadpool ada berlawan dengan Minuteman ataupun orang-orang TVA. So, ada satu benda yang kita miss out dekat sini, some kind of plot yang kita tak dapat observe. Kenapa Deadpool macam berpaling tadah, ataupun itu adalah Minuteman daripada universe yang lain ke apa semua, kita tak, basically aku tak pasti. Kalau kau tanya Scoopers pun mungkin akan cakap macam itu ni, tapi benda tu tak yakin kan, sebab benda tu tak keluar kat official teaser trailer, ataupun Marvel tak confirmkan perkara tu. Yalah, takkan Marvel nak confirmkan pasal perkara tu kan. So basically ada pergelutan dekat sini sampai kita tak tahu mana satu yang jahat. Adakah Deadpool, adakah TVA, ataupun ada satu karakter lagi, the main villain juga dalam cerita ni, yang dikenali sebagai Cassandra, iaitu adik kepada Professor Charles Xavier. Cumanya aku tak tahu macam mana pelibatan dia dalam cerita ni.
apakah impact dia, apakah kaitan dia dengan Deadpool ataupun dia berkaitan dengan X-Men. Sebab kita tahu X-Men akan ada dalam cerita ni basically. Like it or not, leak or not, semua orang tahu X-Men akan ada dalam cerita ni, iaitu mungkin dikenali sebagai mutants lah. Dan dalam cerita ni pun kita dapat witness sebuah karakter, bukan sebuah karakter lah, seorang karakter yang sangat diangkat-angkat, iaitu Hugh Jackman, lakonan sebagai Logan ataupun Wolverine, muncul dalam cerita ni. And one of the thing yang aku suka sebab dia tak tease tau. Dia tak tease Wolverine dengan sangat banyak, which is itulah dia. Marvel yang buat teaser trailer Spider-Man No Way Home ke Doctor Strange Multiverse of Madness ke, inilah dia cara macam mana nak buat teaser trailer di mana kau tak tease banyak benda. Apa yang kita dapat untuk hari ini hanyalah a tip of an iceberg. Okay, sikit je kita dapat, tapi cukup untuk membuatkan kita rasa impact Deadpool ini bakal menyelamatkan momentum untuk cerita Marvel. Okay, itu adalah pendapat aku lah. Aku tak tahu orang lain mungkin tak suka dengan teaser trailer ni. So, Wolverine is back. Tapi ada juga question dia, di mana kita nampak Wolverine bersut warna kuning, comic accurate. Dan satu lagi, ada lagi satu Wolverine yang berpakaian baju putih dekat macam kasino, macam gitu. Dan siapakah dia? Dan question aku pergi dekat korang semua, aku ada teori aku sendiri. Question aku pergi kat korang semua, is that the same Wolverine yang memakai comic accurate ataupun Wolverine yang berbeza? Okay, kita sentuh daripada Marvel Comics sikit. Karakter tersebut, kalau tengok daripada suit dia, itu bukan Kingpin ke apa, bukan. Itu adalah patch Wolverine, di mana Wolverine memakai satu dia macam Nick Fury, dia macam pakai eye patch yang Lanun biasa pakai itu. Dan basically aku tak tahu sangat pasal karakter dia. Nanti mungkin upcoming correct plot aku akan baca sikit lah untuk komik patch Wolverine. Yang ni pun Shazwan Endo dah baca lah about this comic, so nanti mungkin aku akan tanya dia about this thing. Oh yeah, don't forget untuk follow Shazwan Endo dekat TikTok, dekat YouTube dan sebagainya. Okay, so balik kepada itulah, Wolverine, adakah ada dua persona yang berbeza ataupun dua pelakon yang berbeza? Kita ada tahu ada banyak rumours yang mana siapa akan menjadi Wolverine di dalam MCU. Adakah itu Daniel Radcliffe, Harry Potter, yang akan menjadi patch Wolverine, ataupun itu adalah Taron Egerton daripada cerita Kingsman akan jadi Wolverine, ataupun itu adalah The Legend ataupun OG Hugh Jackman sendiri melakonkan watak sebagai Wolverine, cumanya daripada universe yang berbeza. Okay, so apa lagi aku nak cakap untuk Deadpool 3, Deadpool and Wolverine official trailer. Apa lagi? Oh ya, yeah, antara kemunculan daripada filem X-Men juga yang dikenali sebagai Pyro. Oh, for sure kalau kau tanya aku pasal Pyro ni, aku memang dah lupa siap apa yang terjadi dalam X-Men, filem-filem X-Men yang OG. Sebab Pyro ni is one of the person ataupun one of the character daripada filem X-Men yang dah lama ditinggalkan. So, ada orang tanya aku, adakah perlu untuk tengok cerita X-Men untuk faham cerita Deadpool yang ketiga ni? I think aku rasa perlu kot. Sebab knowing dengan rentak official teaser trailer Deadpool ni, sebab aku tengok macam diorang akan berkait. Diorang akan berkait dengan daripada cerita X-Men daripada Fox yang dahulu. Dan macam mana kita akan tengok Deadpool dan juga Wolverine akan memasuki dunia MCU. So aku rasa perlu tengok cerita X-Men, perlu tengok cerita Deadpool 1 dan 2. Dan ya, of course, menjadi keperluan untuk tengok cerita Loki season yang kedua, so that faham benda-benda basic pasal Nexus Event, benda-benda basic seperti apa? TVA, itu benda basic lah sekarang. Kalau korang tak tahu terma-terma tu, dia macam miss out sikit. Tapi aku faham kenapa korang semua miss out. So, another than that, apa yang nak borak lagi pasal Deadpool ni, aku sangat-sangat suka the costume of Deadpool. Damn boy, cantik gila. Spicy gila. Sebab suit dia tu, itu memang sangat-sangat comic accurate mat, daripada dia punya hitam dekat beberapa sudut sini, di sebelah sini, dekat bahagian tengah, weapon dekat sebelah tepi, dia punya belt. Damn, Sean Levi, Ryan Reynolds, Hugh Jackman and everyone yang terlibat untuk Deadpool yang ketiga ni, thank you very much. Okay, so I think that's it untuk Deadpool yang ketiga. Sedikit saja, tapi kalau korang ada persoalan lagi pasal Secret Wars Dr. Doom ke semua, korang boleh komen dekat bawah. Sebab aku in a rush sekarang, sebenarnya aku ada kerja yang aku perlu settlekan. Okay, korang komen dulu. Lepas tu insyaAllah mungkin aku akan update untuk video correct plot yang seterusnya. Okay, don't forget to like and subscribe. I see you guys next time. Assalamualaikum dan bye-bye.